Ambil kau. Budaknya. Aduh, jangan. Ambil kau. Berhenti. Alamak, kantai. Buli akan beri kesan buruk pada mangsa dan juga pembuli. Hentikan buli jika anda seorang manusia yang berakal. Pembuli akan dihukum. Tanda pagar anti buli. Kamu dah tonton video tadi. Jadi apakah mesej yang ingin disampaikan melalui video tersebut? Okay, sebenarnya video tadi memberi mesej tentang buli akan memberi kesan buruk kepada bangsa dan juga pembuli. Jadi berkaitan untuk pembelajaran kita hari ini adalah standard pembelajaran kita menulis dan menyusun maklumat serta membuat ringkasan daripada pelbagai bahan prosa menggunakan ayat yang gramatis dan penuh wacana yang sesuai. Jadi di akhir pembelajaran kamu, objektif yang kamu akan dapat pada hari ini adalah menulis sebuah karangan rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kes buli berlaku di negara kita dengan menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Baiklah murid-murid, sedikit pengenalan tentang kaedah menulis penulisan karangan rumusan. Okay, yang pertama kamu boleh tahu adalah karangan jenis rumusan ni mempunyai pendahuluan. Okey. Dan cara-cara untuk kita mulakan pendahuluan adalah petikan ini membincangkan apa. Okey, apa. Dan yang kedua adalah hanya ada 6 isi tersurat sahaja. Okey. Tiada isi tersirat. Okey. Dan 6 isi tersurat. Yang ketiga adalah karangan rumusan ni mempunyai penutup. Okey, macam mana nak tulis penutup? Dengan cara kesimpulannya semua pihak perlu apa. Okey. Keempat adalah hanya satu perenggan sahaja. Okey. Dan yang kelima adalah tidak melebihi 100 patah kataan. Okey, tidak melebihi 100 patah kataan. Dan yang keenam adalah tiada arahan khusus. Bermakna arahan tu tersembunyi dalam petikan tu. Okey? Dan kamu perlu baca petikan untuk mengetahui kehendak soalan. Jadi kamu perlu baca seluruh karangan tu, barulah kamu jumpa apakah kehendak soalan untuk karangan rumusan. Okey. Seterusnya pendahuluan. Okey, untuk mula pendahuluan ni kamu boleh mulakan dengan ayat petikan ini membincangkan atau petikan membincangkan tentang fokus dan tema. Kamu perlu letak ayat fokus dan tema. Jadi apakah itu fokus dan apakah itu tema? Okey. Tema adalah cerita yang ingin disampaikan dalam petikan. Okey. Tema juga cerita tentang apa. Apa yang ingin disampaikan dalam petikan. Contohnya
punca-punca pencemaran sungai. Jadi tema adalah pencemaran sungai. Tema ni tak semestinya pencemaran sungai, tetapi banyak perkara yang boleh dijadikan sebagai tema. Sebagai contohnya perpaduan, keselamatan, alam sekitar dan sebagainya lah. Okey, untuk fokus adalah perkara utama yang ingin dibincangkan dalam petikan. Kamu perlu cari apakah fokus atau kehendak soalan tu. Jadi antara fokus yang biasa dibincangkan dalam karangan rumusan ni antaranya merakumi punca, faedah atau kebaikan, kepentingan, kesan atau implikasi, usaha atau cara, masalah. Jadi ni antara fokus yang biasa digunakan dalam karangan rumusan ini. Untuk menulis karangan rumusan ini juga, kamu perlu menggunakan penanda wacana yang sesuai. Antara contoh-contoh penanda wacana yang boleh kamu gunakan, antaranya di samping itu, seterusnya, selanjutnya, selain itu, akhir sekali. Jadi terdapat 6 penanda wacana. Jadi 6 isi surat boleh kamu gunakan dalam penulisan karangan rumusan ini. Selain itu, penutup pula. Penulisan penutup ni kamu tidak boleh ambil ayat dalam petikan. Okay? Jadi kamu perlu bina ayat sendiri atau kamu perlu mencari idea kamu sendiri. Okay? Jadi dua perkara yang perlu kamu utamakan dan yang ada dalam perenggan kesimpulan ni adalah kamu perlu nyatakan cadangan dan harapan. Okay, sebagai contohnya kamu boleh juga menulis dengan memulakan ayat dengan kesimpulannya, subjek, haruslah atau wajarlah atau perlulah, letakkan cadangan, demi atau agar atau supaya dan harapan. Okey. Jadi siapa itu subjek? Okey, siapa itu subjek? Subjek ni boleh terdiri daripada individu, masyarakat, kerajaan, pihak berkuasa, ibu bapa, pihak swasta, dan sebagainya lah. Okey. Cadangan pula kamu boleh juga menggunakan beberapa ayat atau memulakan ayat dengan letakkan bekerjasama sebagai bersama untuk bersatu padu. Semua pihak perlu berganding bahu. Ibu bapa perlu memainkan peranan. Kerajaan atau pihak kerajaan atau pihak swasta perlu memperkenalkan apa. Okey, jadi itu antara contoh-contoh kata kunci yang boleh kamu gunakan. Okey. Dan untuk harapan pula, kata kuncinya adalah demi masa depan negara, demi mencapai impian, visi dan misi, keamanan negara menjadi kenyataan dan sebagainya. Baiklah, sekarang kita beralih kepada soalan rumusan. Okey. Sebelum tu, suka untuk cikgu ingatkan untuk kamu sediakan buku penulisan untuk kamu salin karangan penulisan rumusan lengkap selepas ini. Okey. Kita baca dahulu soalan rumusan ini. Okey. Baca petikan di bawah dengan telitinya. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 100 patah kataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud petikan. Okey. Di soalan ni tiada kata kunci. Apa karangan ni nak? Jadi, untuk kita tahu apakah kata kuncinya, kita perlu baca dahulu perenggan karangan ini. Barulah kita jumpa apakah kata kunci, apakah kehendak soalan sebenarnya. Okey. Okay. Jadi kita perlu baca dahulu. Baca. Yang kedua lah, gariskan fokus atau kehendak soalan dan kita cari isi
surat. Okey, jom kita baca dulu. Sejak kebelakangan ini, kes buli di negara kita kian menjadi-jadi. Pelbagai formula digunakan untuk menanganinya. Boleh dikatakan bahawa setiap minggu ada sahaja paparan baharu tentang kes buli yang akan ditular. Banyak faktor yang menyebabkan kes buli ini berlaku di negara kita. Okey, di peringkat pertama ni cikgu dah nampak dah apa kata kunci bagi karangan ni. Okey. Kata kuncinya adalah banyak faktor yang menyebabkan kes buli ini berlaku di negara kita. Okey, itu adalah fokus atau kehendak. Soalan. Okey. Jadi fokus kita jumpa. Sekarang ni kita cari pula apakah isi-isi teks surat, faktor-faktor yang menyebabkan kes buli ini berlaku di negara kita. Kita baca lagi. Kes buli turut dilakukan oleh mereka yang berumur 12 tahun ke bawah. Bukan itu sahaja. Dengan sikap generasi kini yang dikatakan hidup dalam dunia teknologi dan perubahan minda yang pesat ini, pembuli bukan sahaja daripada golongan lelaki tetapi telah merebak kepada golongan hawa juga. Pembuli bersikap sedemikian kerana mengalami masalah emosi dengan kurang rasa empati, kurang keyakinan, menggunakan kekerasan untuk membalas dendam dan mengalami masalah interaksi. Kita dapat lihat pelbagai faktor yang terdapat sebenarnya dalam perenggan yang kedua ni. Yang pertama adalah pembuli bersikap sedemikian kerana mengalami masalah emosi dan kurang rasa empati. Jadi itu adalah isi yang pertama. Okay, isi yang kedua pula, kurang keyakinan. Okey, itu isi yang kedua. Itu adalah isi yang kedua. Okey. Okey. Lagi menggunakan kekerasan untuk membalas dendam. Itu isi yang ketiga. Cepatlah. Dan mengalami masalah interaksi. Okay, isi yang keempat. Okey, lagi dua lagi kita boleh cari isi. Okay, apa lagi? Kita baca lagi. Hasil kajian mendapati bahawa pembuli selalunya datang daripada keluarga yang bermasalah seperti perceraian serta ibu bapa yang suka bertengkar di hadapan anak sehingga menyebabkan anak tersebut beranggapan bahawa perilaku tersebut sebagai sebahagian daripada norma kehidupan. Itu juga merupakan faktor. Di garis. Okay, datang dari keluarga, masalah seperti perceraian. Okay. Sampai akhir. Jadi itu adalah isi yang ke-5. Okey, kita baca lagi. Bagi pembuli, perilaku pembuli ialah perkara biasa dalam kehidupan harian mereka kerana mereka telah terbiasa disajikan dengan sepak terranjang dan bertikar lidah oleh keluarga atau rakan terdekat. Jadi itu adalah huraian saja. Oleh hal yang demikian, faktor yang menyebabkan pembuli tidak mempunyai perasaan bersalah atau sedih sekiranya hal ini berlaku, malah merasakan bahawa hal ini merupakan perkara kecil. Kes buli ini boleh berlaku disebabkan kurangnya didikan agama dan moral terhadap anak-anak. Kita dapat satu ejaan salah ni sebenarnya. Okay. Itu salah tak ada up sebenarnya. Okay, jadi faktor dia ialah jadi disebabkan kurang didikan agama dan moral terhadap anak-anak. Jadi itu merupakan isi yang ke-6. Dah cukup dah sebenarnya. Okey, tak apa, kita baca lagi Faktor lain yang mendorong perilaku buli ialah terpengaruh daripada keadaan sekeliling.
media filem, televisyen serta internet. Jika diperhatikan, golongan belia dan remaja di negara ini gemar meniru aksi yang ditonton oleh melalui YouTube atau filem tempatan dan luar negara. Filem berunsur keganasan yang ditonton oleh generasi kini juga akan mempengaruhi pemikiran anak muda dan menyebabkan jenayah buli dalam kalangan rakyat di negara ini meningkat dari tahun ke tahun. Kurangnya kerjasama daripada pelbagai pihak untuk membanteras gejala buli ini juga menjadi faktor kes buli semakin meningkat. Ya, sebenarnya ada lagi sebenarnya 7 isi dia. Pengaruh daripada keadaan sekeliling juga isi yang ke-7. Okay, tapi ni ada typo juga ni. Itu kerjasama. Sepatutnya tulis huruf kecil kerjasama, bukan huruf besar. Okay. Jadi untuk menulis karangan rumusan ni hanya nak isi saja kan. Jadi kita ambil nak isi saja. Okay. Pertama kita perlulah ambil biasa fokus dululah. Lepas tu kita ambil isi pertama, isi 2, isi 3, isi 4, isi 5 dan isi 6 sudah memadai untuk menulis karangan rumusan yang lengkap. Untuk rumusan untuk penutup pula, kamu perlu bina ayat sendiri atau menggunakan idea kamu sendirilah. Okey. Jadi jom kita lihat karangan lengkap, rumusan lengkap ni. Okey. Cikgu dah buat dah. Okey, jom tengok. Dia tengok. Okey. Jom kita baca juga. Okay, baiklah. Petikan ini membincangkan, okey, macam biasa kita gunakan ayat ni dulu. Faktor-faktor yang menyebabkan kes buli berlaku di negara kita. Okey, ni adalah fokus. Okey. Fokus. Okay. Itu faktor-faktor yang menyebabkan kes buli ini berlaku. Okey. Antara faktornya termaksudlah pembuli mengalami masalah emosi dengan kurang rasa empati, kurang keyakinan, menggunakan kekerasan untuk membalas dendam dan mengalami masalah interaksi. Okey. Kita dapat lihat juga terdapat penggunaan penerbangan. Selain itu, selain itu, pembuli selalunya datang daripada keluarga yang bermasalah seperti perceraian serta ibu bapa yang suka bertengkar di hadapan anak-anak sehingga menyebabkan anak tersebut beranggapan bahawa perilaku tersebut sebagai sebahagian daripada norma kehidupan. Kes buli boleh berlaku disebabkan kurangnya didikan agama dan moral terhadap anak-anak. Jadi kesimpulannya, pelbagai langkah perlu dilaksanakan oleh pelbagai pihak untuk memastikan kes buli dapat dicegah dengan jayanya. Okey, jadi kesimpulannya keyword dia, okey. Lepas tu pelbagai pihak, pelbagai langkah perlu diambil, dilaksanakan. Ni, jadi ni merupakan subjek. Subjek dia. Subjek untuk memastikan ni merupakan dia merupakan cadangan dan harapan. Okey. Jadi untuk keseluruhan karangan ni adalah mempunyai 96 patah perkataan. Okey, jadi selesailah untuk rumusan lengkap. Jadi itu saja untuk hari ini. Baiklah, untuk penutup kelas hari ini, di akhir pengajaran kamu sudah dapat menulis karangan rumusan yang lengkap
dengan menggunakan ayat yang gramatis serta menggunakan penanda wacana yang sesuai. Jadi untuk pemakahan bagi karangan rumusan ni, yang pertama adalah pendahuluan adalah sebanyak 2 markah. Isi teks surat 6 kali 1 6 markah. Penutup 2 markah. Bahasa iaitu menggunakan ayat yang gramatis, wacana yang sesuai sebanyak 5 markah. Dan jumlah keseluruhan untuk karangan rumusan adalah sebanyak 15 markah. Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.